Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan latihan kita pada kali ini dengan melihat ikon di sebelah kanan aplikasi ini. Baik, ikon ini adalah untuk mendapatkan tools yang sentiasa digunakan di dalam Maya. Antaranya ialah seperti channel box dan juga tool setting. Okey, kebanyakan tools ini akan digunakan semasa kita menghasilkan model dan juga animasi. Menuntuknya kembali, kita hanya perlu togglekan pada ikon yang disediakan ini. Baik, antara benda yang paling penting untuk kita fahami di dalam antara muka utama Maya ini ialah viewport. Dan secara defaultnya anda akan diberikan viewport perspektif sebagai antara muka yang utama. Dan kalau anda lihat di sebelah kiri anda, terdapat beberapa preset yang disediakan untuk anda mengakses viewport dalam pelbagai keadaan. Contohnya, kalau kita tekan yang ini, okay, anda akan diberikan viewport yang mengandungi 4 pandangan utama, iaitu perspektif, top, front dan side. Dan setiap satunya mempunyai viewportnya yang tersendiri. Jadi jika anda lihat, apabila saya mouse over pada setiap viewport ini dan menekan left mouse button, viewport berkenaan akan diaktifkan. Dan apabila saya menekan spacebar, viewport berkenaan akan diperbesarkan. Okey. Dan terdapat beberapa lagi viewport di sini. Okay. Dan kegunaannya bergantung kepada proses yang ingin anda lakukan. Jika anda ingin lakukan animasi, viewport ini lebih sesuai kerana mempunyai graph editor untuk menambah baik animasi anda. Manakala jika anda ingin menghasilkan modeling, viewport 4 antara muka adalah yang sesuai. Antara benda penting yang perlu anda pastikan juga ialah aksis X, Y dan Z ini. Pastikan aksis anda sentiasa berada di dalam keadaan seperti ini, seperti Y mesti berada di atas. Okey, ianya mudah untuk anda confuse jika berlaku seperti ini. Okey, di mana apabila Y berada di bawah, ianya akan merosakkan orientasi model yang anda hasilkan, di mana kemungkinannya ia akan terbalik dan perlu diperbaiki kembali. Baik, kita kembalikan aksis ini pada kedudukan yang asal. Pergi ke sebelah kanan dan tekan kepada home button di sini. Okey, dan orientasi Y akan kembali kepada aksis yang asal. Jadi saya ingin tunjukkan bagaimana caranya untuk menavigasi di dalam aplikasi Maya ini. Baik, aplikasi Maya adalah software yang memerlukan anda mempunyai 3 button mouse. Okey, di mana button yang akan digunakan pada mouse berkenaan ialah left click, right click dan middle mouse button. Baik, saya akan tunjukkan jika anda menekan button Alt di keyboard anda sambil left click button, anda boleh orbit di dalam viewport. Okey, manakala jika anda menekan Alt dengan right click, okey, anda boleh zoom in dan zoom out. Dan jika anda menekan Alt bersama middle mouse button, anda boleh dragkan viewport anda. Perlu diingatkan, jika anda berada dalam viewport yang lain seperti top view, okey, Alt left click tidak akan berfungsi. Yang cuma berfungsi ialah Alt middle mouse button dan Alt right mouse button. Okey, ini kerana viewport berkenaan adalah khusus untuk X and Y. Okey, hanya perspektif sahaja mengoptimalkan penggunaan Z-Depth. Okey, yang membolehkan anda menggunakan Alt left click mouse button. Kita akan meneliti viewport ini dengan lebih terperinci. Tapi sebelum itu saya akan menghasilkan beberapa mesh
bagi mendemonstrasikan kegunaan viewport ni dengan lebih jelas. Kita akan pergi pada menu bar Create, Polygon Primitive dan Cube. Jadi di sini dinyatakan drag the base on the grid and pull up for height. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita dragkan pada grid di sini dan push untuk mendapatkan bentuk cube yang kita kendaki. Okey, saya pergi lagi sekali polygon, and then saya akan ambil sphere. Saya akan lakukan teknik yang sama, klik and drag. Lepas tu saya akan pergi pada silinder, tolak, dan mungkin kita ambil piramid. Okey, klik and drag. Dan anda boleh lihat di sini, okey, bentuk mesh kita masih lagi dalam wireframe, okey, di mana kita hanya melihat binaan-binaan topologinya sahaja. Jadi bagaimana untuk kita melihat dengan lebih jelas? Okey, di dalam viewport ini terdapat pelbagai subsetting. Okey, jika anda lihat ada view, shading, lighting, show, render and panels. Okey, jadi kalau kita pergi di sini shading, okey, kita boleh setkan sebagai wireframe shaded, wireframe shaded. Anda boleh melihat sekarang wireframe mesh tadi yang kita bina sebentar tadi telah pun diletakkan shader. Okey, dan di bahagian ini shading ni kita boleh menukarkan view yang kita kendaki seperti X-ray, ataupun kita unclick wireframe unshaded, kita flat shade all, kita disablekan X-ray. Okey, kita akan melihat bentuk tanpa wireframe di sini, tanpa outline wireframe. Okey, saya akan teruskan dengan wireframe unshaded, okey, untuk menyenangkan saya melihat mesh-mesh yang telah kita binakan sebentar tadi. Di samping itu kita boleh pergi kepada view di sini untuk mendapatkan camera setting dan meletakkan resolution gate. Okey, resolution gate ini ialah memberikan gambaran apakah lingkungan yang kita akan render out sebagai output. Maksudnya apa jua yang berada di luar resolution gate ini tidak akan kelihatan apabila kita melakukan proses rendering. Manakala di bahagian show di sini adalah untuk kita menentukan apa yang kita ingin saksikan ataupun apa yang kita ingin lihat di dalam viewport ini. Contohnya jika saya turn off polygon, okey, apa jua polygon yang berada di dalam viewport ini akan di-hidekan untuk sementara sehingga kita aktifkannya kembali. Jadi apabila anda telah membina sesuatu scene dan mempunyai banyak mesh, mungkin anda ingin mengawal apa yang berada di dalam sini bagi memudahkan kerja anda. Okey, sebagai contoh, jika kita ingin hilangkan grid, okey, kita boleh turn off kan di bahagian show. Okey, saya akan aktifkan kembali. Dan seterusnya di bahagian panel adalah untuk anda menukarkan bentuk paparan viewport anda, sama ada anda ingin kekalkan pada perspektif atau anda ingin menukarkan kepada menjadi front, side maupun top. Okey, dan kita kembali kepada perspektif view di sini. Okey, so itulah sedikit mengenai sub menu yang berada pada viewport ini dan bagaimana caranya untuk kita menggunakannya dengan baik. Sekarang mari kita lihat bagaimana selection tools berfungsi di dalam Maya. Untuk mendapatkan selection tool, anda perlu pergi kepada toolbar di sini. Okey, dan anda boleh memilih cursor yang berwarna merah ini, dan seterusnya anda boleh memilih mana-mana objek yang ingin anda pilihkan. Okey, sama ada silinder, box, sphere ataupun piramid. Selection tools ini juga membolehkan anda memilih objek secara berkumpulan dengan klik
and drag pada viewport ini, dan mana-mana mesh yang terdapat di dalam kurungan selection itu akan diselectkan. Okey. Shortcut untuk selection tu adalah Q. Jika anda ingin memilih beberapa objek secara serentak, anda perlu menekan keyboard shift, okay, untuk membolehkan multiple selection dilakukan, dan keyboard control untuk anda deselect mana-mana bahagian ataupun mesh yang tidak diperlukan. Kadang-kadang ada selection yang agak sukar untuk anda lakukan di mana objek berkenaan berada di dalam mesh, sesuatu mesh yang lain. Contohnya di dalam cube ini terdapat sphere, tapi kita tidak dapat melihatnya kerana ia di dalam mode shader. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah saya akan masuk pada mode wireframe di sini. Okey, dan akhirnya kita akan dapat melakukan selection pada objek yang berada di dalam. Okey, dengan menggunakan move tool yang berada di toolbar, anda boleh menggerakkan objek berkenaan. Yang kembali kepada wireframe on shaded, okey, untuk melihat kembali objek-objek dengan jelas. Jadi untuk menggerakkan mesh yang kita bina sebentar tadi, anda boleh menggunakan 3 menu di sini, iaitu move untuk menggerakkan ke atas, depan, atas dan tepi. Okey, anda boleh menggunakan rotate tools untuk memusingkannya. Anda juga boleh menggunakan scale tool untuk mengubah saiz, okey, secara sekata, ataupun squash dan stretchkan objek berkenaan. Jadi tools ini dinamakan sebagai manipulator, di mana ianya akan secara default akan berada pada bahagian tengah objek yang anda hasilkan. Size manipulator ini boleh diubah dengan menggunakan button minus ataupun button plus pada keyboard anda. Bagi membolehkan anda menyusun mesh ini dengan lebih tepat, biasanya kita akan gunakan keempat-empat viewport. Okey, kita akan menyusunkannya. Okey, okey, kita akan pergi pada side view. Okey, kita kembali. Okey, dan anda dapat nanti dengan menggunakan keempat-empat viewport tadi, kita dapat menyusun objek ini, objek-objek ini dengan lebih kemas. Okey, jika anda ingin memfokuskan kepada satu objek, anda boleh menekan F untuk zoomkan dengan lebih dekat lagi, dan A untuk kita dapatkan keseluruhan view semua objek yang berada di dalam scene ini. Baik, jika anda lihat, apabila saya melakukan selection pada objek-objek berkenaan, ianya di-highlightkan dengan warna hijau, dan ini menunjukkan bahawa mode selection sekarang adalah berada di dalam keadaan object mode. Object mode hanya memberikan kita manipulasi objek secara terhad, di mana kita hanya boleh
memanipulasikan objek dengan menggerakkannya ke atas, ke bawah, ke tepi. Okey, kita boleh scalekannya, kita boleh rotatekannya. Okey. Okey, jika kita ingin memanipulasikan objek dengan lebih mendalam, okey, kita perlu memasuki component mode, di mana anda kena right click pada objek berkenaan dan anda dapat melihat terdapat beberapa komponen yang diberikan oleh Maya bagi membolehkan kita mengubah struktur mesh ini. Antaranya ialah edge, vertex dan face. Okey, saya akan memilihkan vertex terlebih dahulu. Jadi apabila saya memilih vertex, objek saya tidak lagi kelihatan berwarna hijau, malah telah bertukar warnanya menjadi outline berwarna biru. Jadi saya dapat memilih vertex ini dan dapat mengubah struktur mesh ini dengan lebih terperinci lagi. Okey. Okey, jika saya berpuas hati dengan perubahan tersebut, saya boleh memasuki objek mode kembali. Okey, dan seterusnya mengubah kedudukan objek ini secara keseluruhan. Okey, kita lihat pula untuk cube ini. Okey, saya akan mengubah edge, komponen mode edge. Okey, dan saya boleh mengecilkan, menolak ke dalam serta ke bawah. Okey, seterusnya saya juga boleh mengubah komponen face. Okey, di mana saya boleh manipulasikannya. Okey, saya akan guna rotate tools untuk mengubah bentuknya. Okey. Baik, shortcut yang saya gunakan bagi melakukan manipulasi ini ialah W untuk move, E untuk rotate dan R untuk scale, manakala Q adalah untuk kembali kepada selection mode.